Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Aku harap korang tak tukar channel sebab korang berada di channel yang betul, iaitu Mawi TV. Okay, dan aku masih lagi Mawi, bukannya Johnny Sin. Jadi aku nak cerita hari ini berkaitan dengan Hyundai Staria. Okay, Hyundai Staria ni baru saja dilancarkan di pasaran Thailand beberapa hari lalu dan dijangka akan masuk ke pasaran Malaysia pada tahun 2022. Jadi kalau korang nak tahu tentang Hyundai Staria ni, kita bertemu lagi sekejap lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Jangan ke mana-mana, tekan like dan subscribe dulu. Jumpa sebentar lagi. Okay guys, yang seperti yang kita tahu bahawa Hyundai punya sebuah MPV gedabak besar untuk pasaran Malaysia, iaitu Starrex. Okay, Starrex ni sebenarnya ada satu generasi je, tak silap aku, dan ianya hanyalah di faceliftkan sampai ke sudah lah, daripada beberapa facelift lah aku tengok, dan dia tak ada pengganti pun. Jadi aku nampak Hyundai Staria ni mungkin pengganti kepada Starrex yang ada untuk pasaran Malaysia, dan ianya masih lagi sebuah MPV yang paling besar lah yang ada dekat pasaran kalau dia masuk pada tahun 2022. Okay, dia baru saja dilancarkan di Thailand, dan kalau kau tengok bentuk dia, mesti kau rasa macam wow, lain macam bentuk dia. Okay, jadi jom kita tengok sedikit apakah itu Hyundai Starex yang bakal dilancarkan di Malaysia dijangka tahun 2022. Okay, MPV ni telah dilancarkan untuk pasaran Thailand pada 2-3 hari lepas, dan dia dijual pada harga yang pada aku agak keras lah, iaitu RM222,000 kalau ditukarkan ke dalam ringgit Malaysia. Okay, sebenarnya ada dua variant, iaitu variant diesel 2.2, okay, dan juga variant petrol 3.5 liter. Jadi aku rasa kalau masuk Malaysia ni mungkin hanya 2.2 liter diesel sajalah. Okay, jom kita tengok apakah kemampuan enjin ni. Okay, enjin ni diesel ni adalah 2.2 liter diesel yang menghasilkan 177 PS dan 431 Nm torque. Okay, kita tahu enjin diesel ni selalu dia punya torque dia agak tinggi. Jadi torque ni pentingnya untuk menggerakkan kereta lah. Dia macam ada daya tujahan, macam itulah fungsi dia kan. Jadi okay, manakala untuk enjin 3.5 petrol NA MPI punya enjin, ia menghasilkan 271 PS, tetapi Newton meternya agak kecil lah, torque-nya masih lagi kecil, iaitu 272 berbanding dengan diesel punya enjin 431 Newton meter torque. Okey, kereta ini, Staria ni menggunakan transmisi 6 kelajuan automatik. Okey, aku rasa nanti pun kalau datang kat Malaysia mestilah hanyalah enjin 2.2 diesel lah. Pada aku okey, diesel mungkin agak bising sikit, tapi kuasa dan torque-nya tu aku rasa agak sesuai lah untuk pasaran Malaysia. Okey, untuk rekaan ni lah sebenarnya yang menjadi perhatian orang, sebab rekaannya sangat futuristik. Sebenarnya ia menggunakan konsep kapal angkasa dan nampak sangat masa depan punya kereta lah. Okey, dia tak menampilkan konsep mewah macam Alphard, Vellfire. Sebaliknya ia lebih menumpukan kepada konsep future, masa depan ataupun kapal angkasa. Menariknya, rekaan kereta MPV Staria ni diilhamkan dari konsep inside out. Maksudnya, dia bina rekaan dalam dahulu, barulah mereka bina bentuk luaran dia. Dan bentuk luaran dia agak radikal, okay, sebab ianya adalah berkonsepkan future. Okay, kereta ini masih lagi mengekalkan macam Starex, mampu memuatkan sehingga 11 orang penumpang, ada 4 baris. Okay, ada 4 baris dan 11 orang penumpang boleh masuk dalam kereta ni. Jadi ianya mungkin kereta yang kita akan nampak sangat gedabak lah, okay, seperti Starex tu. Jadi sasaran dia mungkin untuk keluarga-keluarga besar. Kemudian untuk company-company, contohnya macam hotel, resort yang perlukan kereta-kereta macam ni untuk bawa penumpang, mungkin digunakan oleh syarikat-syarikat sewa kereta. Nampak pada aku lebih sesuai ataupun menarik golongan berkeluarga besar. Yang kedua adalah untuk company-company sebenarnya. Mungkin sasaran dia bukan dibina untuk menyaingi Alphard dan Vellfire yang berkonsepkan MPV mewah keluarga. Sebaliknya dia lebih kepada kenderaan membawa manusia lah, sebab dia boleh muatkan 11 orang kan.
Okey, dan daripada dia punya odometer dia, okey, atau instrument cluster dia, okey, dia didatangkan dengan 10.25 inci meter instrument yang pada aku agak besar dan totally digital lah. Okey, manakala untuk infotainment mereka bagi korang 8 inci infotainment unit yang ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Itu dah kira standard lah untuk zaman sekarang ni. Dari segi keselamatan dia datang dengan Hyundai Smart Sense, iaitu datangnya ADAS dalam tu. Selain tu dari segi beg udara dia sediakan 6. Sedangkan macam Vios pun dapat 7 kot. Ini lagi kereta MPV 11 tempat duduk hanya dapat 6. Aku rasa macam aneh sikit lah. Okay, walaupun pada aku 6 tu masih memadai, tapi macam untuk sebuah kereta keluarga sepatutnya lebih banyak lah airbag kan. Okay, dijangka datang pada 2022 dan aku rasa dia tak mungkinlah dipasang di Malaysia sebab Hyundai ni tak silap aku di bawah Scion Derby kan, Scion Derby atau DRB Highcom . Okay, jadi mungkin untuk jualan yang mungkin dia tak target pun banyak untuk dijual ni dalam satu masa. Mungkin sebulan target mungkin beberapa ratus unit saja. Aku rasa untuk pasang di Malaysia ni mungkin risiko, dan kita tengok pun Elantra pun tak dipasang secara CKD, sebaliknya hanya dibawa secara CBU. Jadi aku jangkakan Staria ni pun agak akan dibawa secara CBU saja untuk pasaran Malaysia, sebab daripada aku lebih mudah lah, sebab untuk sasaran tertentu yang tak banyak walaupun nak pasang secara tempatan kan. Okey, dan macam mana pula dengan harga? Kalau di Thailand dapat harga RM222,000, aku rasa kat Malaysia ni ada kot 230 hingga 250,000. Okey, untuk pasaran Malaysia. Okey, jadi itu je yang aku nak kongsi. Aku belanja kat korang gambar-gambar Staria ni. Nama macam Melayu Staria, macam Star campur Ria, ataupun apa dulu kita ada Nazaria. Okey, tak tahulah inspirasinya dari mana. Jadi layanlah gambar yang aku sediakan ni. Jadi jumpa lagi dalam YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum. Bye.